Okey, laporan kita dah dengar. Sekarang ini kita terus bersama dengan pemiliknya iaitu Adam Zamri. Okey Adam, sudah bersedia? Ya, anda boleh dengar saya dengan jelas? Ya, Okey, terbaik jelas. Adam. Alhamdulillah, terbaik. Baik, Adam, tadi kita dah lihat bagaimana Aidil Sholeh, salah seorang perseorangan lelaki, turut mahu sambar tempat utama. Ini satu perkembangan yang baik, Adam, di mana persaingan yang menarik untuk 3 yang terbaik dalam skuad negara di kejohanan berpasukan Asia nanti. Komen, Adam. Baik, perlu diingat, Aidil Sholeh adalah antara, saya boleh katakan antara yang senior dalam pasukan ketika ini. Ya, selepas beberapa pemain telah pun digugurkan, keluar dan sebagainya. Harus diingat, Aidil Sholeh adalah antara garapan Datuk Misbun Siddiq ketika dia membimbing skuad kebangsaan sebelum beralih ke skuad remaja sebagai pengarah teknikal. Namun apa yang menariknya mengenai Aidil Sholeh ini, bagaimana dia suatu ketika dahulu dilihat sebagai harapan untuk skuad negara, namun mungkin kekurangan kejohanan dan sebagainya, tidak banyak pendedahan yang diberikan. Dia berada disenaraikan untuk skuad Piala Sudirman dan juga untuk Piala Thomas, namun tidak banyak ruang diberikan untuk dirinya kerana saingan cukup sengit. Ketika itu ada Chiam Jun Wei, ada Leong Jun Hao, malahan En Ziong juga meningkat naik. Namun kita dapat lihat bagaimana seperti kita dengarkan sendiri, bagaimana Aidil Sholeh mahu melakukan inisiatif tersendiri. Tidak silap saya di sini memberitahu saya bagaimana dia meningkatkan latihannya sendiri. Ada perkara-perkara yang berlatih peruntukan 3 jam, kadang-kadang dia buat lebih dan sebagainya. Saya rasa ini adalah sesuatu yang cukup sihat kerana kita tahu persaingan cukup sengit, hanya yang bagus, yang berkualiti saja yang akan disenaraikan, walaupun rata-rata pasukan lawan negara lain tidak menurunkan barisan terkuat mereka. Jadi untuk Malaysia saya lihat seperti yang anda katakan, satu persaingan yang cukup sihat tapi menarik untuk disaksikan. Okey, bagaimana pula anda melihat dengan Leong Jun Hao dan Lim Chong King? Kedua pemain ini ada masalah kecederaan dan prestasi dan pernah dilabel sebagai pemain harapan. Tapi pastinya bukan tiketlah untuk diberikan peluang macam tu je, Adam. Betul. Jun Hao saya cukup kesian dengan pemain. Kerana apa? Kerana Jun Hao pernah mencapai kejayaan yang cukup gemilang ketika zaman remajanya, namun selepas beberapa siri kecederaan, bermula kecederaan belakang, pinggang dan sebagainya, kita lihat dia makin menurun. Makin menurun bukan sebab apa? Sebab bukan senang untuk seorang pemain cedera, lepas tu nak pulih, nak kembali ke prestasi yang terbaik, memakan masa dan kekuatan mental. Saya ingat lagi temu bual saya dengan dia tahun lepas. Ada beberapa ketika yang dia hampir-hampir lagi untuk give up, sebab bukan senang ya, cedera, nak buat rehab, nak bertahan, lepas tu nak kembali bangkit semula. Untuk seorang lagi pemain, Lim Chong King, dia pernah menggapai kejayaan ketika beralih daripada skuad remaja ke skuad senior. Saya tak silap terbuka Hellas 2018-19 begitu. Sama dengan Aidil, sama-sama masuk final tapi berpihak kepada Lim Chong King. Namun prestasinya terumbang-ambing untuk beberapa tahun ini. Kita boleh lihat dia struggle untuk bersaing. Tapi saya kira persaingan ketika ini, kalau saya boleh gambarkan, adalah tertumpu kepada persaingan perseorangan lelaki ketiga. Ini adalah kejohanan berpasukan. Sudah pasti Zija akan menduduki sebagai perseorangan pertama. Yang kedua ketika ini, kalau dilihat sebagai prospek terbaik, En Ziong yang semakin meningkat naik. Jadi baki 4 lagi perseorangan ini. Kita lihat Jackie Koch seorang pemain remaja yang baru menang terbuka Sweden, juga meningkat naik. Jadi Aidil, Jun Hao, Chong Kim dengan Jackie, saya kira perebutan slot ketiga, siapakah yang akan jadi perseorangan lelaki ketiga dalam skuad utama ni akan menjadi menarik. Zija dan Ziong, saya rasa mereka Zija selesa, Ziong saya rasa sebelah kaki. Jadi yang ketiga ini yang menarik untuk disaksikan. Itu kita kena tunggu kan. Betul, menarik cerita tentang perseorangan lelaki. Baik, sekarang kita nak fokus pula Adam mengenai bergu campuran. Di mana kita nak sentuh tentang Ong Yusin yang kini jadi pasangan bergu Goh Liu Ying.
apa kriteria yang ada pada Yusin? Kita sebenarnya tak naklah kita samakan dia dengan Chan Peng Soon, pasangan Goh Liu Ying terdahulu yang merakam banyak kejayaan perak di Sukan Olimpik. Tapi apa yang boleh dikongsikan oleh Adam tentang kehebatan Yusin ni bergabung bersama dengan Goh Liu Ying di kejohanan berpasukan Asia kali ini, Adam? Baik, ini adalah pengamatan saya sepanjang saya membuat liputan badminton. Liu Ying seorang pemain yang banyak melumpuhkan aspek di bahagian depan gelanggang. Jadi dia memerlukan seseorang yang boleh menyokong dia di belakang. Dan Yusin dilihat mempunyai karakter itu ketika berpasangan dengan Yi. Bukan bermakna dia berpasangan dengan Liu Ying, dia meninggalkan pasangan dia ketika ini, Teo Yi. Tidak. Cuma ketika ini dia beraksi dalam dua acara. Saya lihat satu kombinasi yang cukup menarik. Liu Ying berpengalaman, Yusin selepas keluar saja daripada camp Akademi Badminton Malaysia, boleh lihat bagaimana dia meningkatkan prestasinya dengan Teo Yi, walaupun bergelar seorang ataupun gandingan profesional, itu tidak menghalang mereka. Jadi kombinasi yang boleh dikatakan menarik. Saya rasa Yusin juga teruja dengan eksperimen ini kerana kalau diikutkan mereka mendaftar 2 kejohanan terbuka Jerman dan juga seluruh England. Dan masa yang sama dia juga beraksi dalam acara bergu lelaki bersama Teo Yi. Dengan tempoh saya rasa baru lagi digandingkan, kita mungkin akan lihat satu eksperimen. Saya mengatakan ia eksperimen kerana ia masih lagi baru. Tetapi apapun kita mengharapkan keputusan yang baik kerana kita tahu Liu Ying juga dalam fasa sama ada mahu ada yang mengatakan adakah Liu Ying akan gantung raket dan sebagainya, tapi nampak apabila dia bergandingan dengan Yusin ada satu arah tuju, dia perlukan satu gandingan yang muda, bertenaga, kerana tidak ada guna dia sekadar mengambil satu pasangan ambil saja siapa-siapa yang tak ada ketika ini, tapi dia melihat satu nilai tambah untuk Yusin untuk mungkin kata bahasa Inggerisnya rejuvenate ataupun segarkan kembali karirnya untuk tahun 2022 ni. Oh, peribahasa English lah ni. Okey, Yeah. Dam, untuk Camp Malaysia ni sebenarnya kita jarang dengar pemain kita beraksi dalam 2 acara, tapi dari sudut prestasi, mungkinkah Adam lihat perkara-perkara yang baru ini sedikit akan mengganggu lah sebab mereka terpaksa fokus kepada 2 acara yang sebelum ni jaranglah mereka lakukan? Dia bukanlah jarang. Mungkin di peringkat senior kebanyakan pemain tu lebih tertumpu pada satu acara saja. Namun di peringkat remaja, kalau kita ingat bagaimana Yap Roking, Fazri dan Valerie, dan ada beberapa pemain-pemain di peringkat remaja itu bermain 2 acara. Fazri misalnya beraksi dalam acara perseorangan dan juga beraksi dalam acara bergu lelaki. Namun apabila mereka meningkat dewasa, beralih ke peringkat senior, kebanyakan jurulatih akan meminta mereka untuk fokus satu acara sahaja. Dan di peringkat senior kita boleh lihat kebelakangan ini sudah ada gandingan-gandingan itu, tapi itu di luar Akademi Badminton Malaysia, bagaimana Tan Kiam Meng bergandingan dengan Tan Wee Kiong dalam acara bergu lelaki. Namun dalam masa yang sama, Kiam Meng juga bergandingan dengan Lai Peijing. Kita juga lihat bagaimana Chan Peng Soon bergandingan dengan Valerie dalam masa yang sama juga mempunyai komitmen dalam acara bergu wanita. Jadi di peringkat antarabangsa bukan sesuatu yang jagal. Hanya Malaysia saja, sebab Malaysia kita tak banyak menyaksikan benda ini di peringkat senior. Saya boleh bagi contoh, kalau katakan ada orang kata, kalau beraksi 2 acara susah nak fokus, susah nak berjaya dan sebagainya, akan kalau satu hari itu mungkin terpaksa beraksi 2 acara, susah nak dapatkan keputusan yang baik. Pasangan Jepun, Yuta Watanabe dengan Arisa Higashino beraksi cukup cemerlang, menang pelbagai gelaran. Dalam masa yang sama, Yuta Watanabe bergandingan dengan Hiroki Endo sebelum Hiroki Endo umumkan persaraan tahun lalu. Begitu juga dengan pasangan India, kita lihat bagaimana Ashwini Ponappa bergandingan dengan Sakwik Saraj Rakirendi dalam acara bergu campuran. Dalam masa yang sama, Sakwik Saraj cemerlang dengan pasangannya Chirag Sethi dalam acara bergu lelaki, Ashwini dengan NCT Reddy
dalam acara bergu wanita. Itu adalah antara contoh-contoh untuk menolak mitos kalau beraksi dua acara tak akan berjaya, susah nak menang, penat dan sebagainya. Kerana negara lain sudah buktikan yang mereka boleh berjaya. Cuma mungkin kita baru nak mengurak langkah, bereksperimen dan sebagainya. Jadi contoh-contoh saya berikan tu bukanlah contoh-contoh sekadar meletakkan sebut nama nampak fantastik. Tidak. Ini adalah nama-nama yang sudah terbukti menang gelaran di peringkat antarabangsa. Dan kita mengharapkan agar pasukan Malaysia yang berkira-kira nak beraksi dalam dua acara ini akan mendapat kejayaan. Orang kata Allah bisa tegar biasa, kan Akbar? Betul. Terima kasih Adam dengan ulasan yang sangat panjang dan juga lebar.